Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala bil qasimil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bishrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Muliakan Syekhuna Syekh Abdul Khaliq Aswadi Al-Yamani, muliakan yang dicintai Habibana Habib Muhammad Al-Mahdali, Ustaz Hilmi, Ustaz Wan Amir, Ustaz Abdul Syakur, semualah Ustaz Syawal sebagai penterjemah kita pada malam ini, Ustaz Zahari, Ustaz Sredo dan semualah para asatizah, guru. Tidak lupa juga pada barisan ayah-ayahanda, semualah pimpinan-pimpinan NGO, Tok D kita dan semualah Pak Lang yang hadir, dan semualah tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Program dan majlis kita pada malam ini dijadualkan dibuat di Darsa Al-Ustaz. Cumanya disebabkan dalam renovate lagi, tak boleh masuk ramai lagi, jadi kita minta tumpanglah di tempat Pak Cik Awang kita di Dewan Awangan. Jadi terima kasih banyaklah pada tuan rumah kita yang bersama-sama bekerjasama menganjurkan ini, Pak Cik Awang kita yang sanggup bersusah payah dan berkorban untuk majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri kapek baru ni. Ini kapek baru ni. Nak memuliakan pencinta Nabi Muhammad, nak memuliakan majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memuliakan Nabi Muhammad, memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada grup Rek Parang, Pak Tuan Said, Tamu Wira, semualah yang bersama-sama kita berkhidmat. Alhamdulillah dalam majlis mantunan mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir pada majlis ini semata-mata kerana Allah, dan kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan dalam hati kita semua kecintaan pada Allah, kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih banyak-banyak kepada semua para pemuda, khususnya yang terus-menerus hadir ke majlis-majlis yang seperti ini. Majlis ilmu, majlis selawat, majlis mahabbah. Inilah insya-Allah tanda-tanda yang baik kepada zaman kita dan juga anak-anak muda kita pada zaman ini, insya-Allah. Kerana anak muda ini akan menjadi mulia dan juga berjaya bila mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga-jagalah kita daripada mengikuti hero-hero ataupun mereka-mereka tokoh-tokoh yang hanyalah dipropagandakan bahawa mereka itu tokoh dan hero-hero. Lebih-lebih lagi hero-hero yang tidak wujud seperti Superman, Batman, Ultraman dan sebagainya, yang pengaruhi sebagian hati kaum muslimin. Dan bagi para pemuda pula terpengaruh dengan pemain bola sepak dan sebagainya. Ketahuilah bahawasanya apa sahaja idola, tokoh-tokoh seperti contoh bola sepak, pemain bola sepak yang kita agungkan, yang kita tahu biodatanya, yang kita ikut cara permainannya, yang kita baca, yang kita pakai baju sama dengannya, semua itu tidak akan menguntungkan kita nanti di akhir akhirat. Melainkan kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu tentang Nabi Muhammad, kita mengkaji tentang Nabi Muhammad, syama'il Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita meniru akhlak Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua akan menguntungkan kita semua. Ajaib sekali pada zaman ini, orang masuk ke padang bola sepak, orang masuk ke stadium, tengok satu tim bola sepak main, dia keluar dari stadium ingin menjadi macam pemain bola sepak yang handal tu. Ajaib. Tapi masuk majlis ilmu, masuk majlis Rasulullah, takkanlah kita keluar dari majlis ini tak teringin nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah kita hadir majlis kita ni para ulama, para salihin, Syekh Abdul Khaliq, Habib Muhammad, masya-Allah. Ini satu anugerah Allah kepada kita semua. Akhir zaman tapi masih lagi kita ni menghidupkan majlis-majlis yang macam ini.
InsyaAllah mudah-mudahan kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan penolong agama Allah, menjadi tentara-tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, berazamlah kita ini keluar dari majlis ini untuk kita memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya tidak sempurna kalau kita mengungkapkan cinta pada Nabi Muhammad tetapi kita jauh daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan akhlak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya untuk dipamerkan untuk kita, tetapi untuk ditiru untuk kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian wahai umat, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang terbaik. Maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga lidahnya? Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga matanya? Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meraihkan sahabat dan kawan-kawannya yang bersama dengannya? Maka hendaklah kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pemurah, maka usahakanlah untuk menjadi pemurah. Seperti dalam satu riwayat, datang seorang yang susah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, "Ya Rasulullah, saya ini perlukan bantuan, miskin." Kata Rasulullah, "Engkau pergi," dan orang ini adalah orang yang bukan Islam, orang kafir. Rasulullah dia kata, kata Rasulullah, "Engkau pergi ke satu lembah, di situ ada kambing, ambil semuanya, aku hadiahkan pada engkau." Dia pergi tengok di situ ada banyak kambing yang milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama sirah, lebih kurang 300 ekor kambing yang diambil, yang milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dihadiahkan kepadanya, bawa balik kepada kaum dia, yang mana kaum dia masih kafir lagi, tak masuk Islam lagi. Dia tak masuklah Islam, "Wahai kaum aku jumpa Muhammad, aku jumpa seorang yang tidak takut pada kefakiran. Ajaib orang ini." Pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai tahap ada orang minta kepada Rasulullah di saat Rasulullah tidak memiliki apa-apa, tetapi tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yas'aluhu syai'an illa atah." Nabi ini tidaklah diminta kepada sesuatu kepadanya melainkan dia akan beri. Datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya perlukan apa-apa pertolongan." Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dalam rumah tak ada apa. Nabi kata, "Ibta' alayya, berhutang atas nama aku. Pergi kedai sekian-sekian, engkau ambil keperluan aku, berhutang atas nama aku, nanti aku bayar." Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemurahnya, tawaduknya, akhlaknya, masya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat tiru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah yang menginfakkan untuk majlis kita, baca orang yang beli kapek ni semua ada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah orang yang ada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang ada akhlak Rasulullah itu keselamatan. Seperti tadi sebelum kita datang ke sini, ada kuliah di Masjid Rafi'ah, membaca kitab Syama'il Al-Imam Ghazali daripada Ihya Ulumuddin. Dalam tu satu kisah. Satu kisah seorang wanita yang muda, dia menyertai medan perang untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu mana mereka kalah, ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini menjadi tawanan. Pada waktu itu wanita ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini anak orang yang terhormat. Engkau lepaskan aku wahai Muhammad." Dia kafir, wanita ini kafir. "Aku ni anak orang yang terhormat, jangan kau memalukan bangsa Arab. Bangsa Arab adalah bangsa yang terhormat, menghormati orang yang ada kedudukan. Hormati aku wahai Muhammad, lepaskan aku daripada tawanan ini." Dan dia kata dia, "Wahai Muhammad, ayahku seorang tokoh dan ketua bagi kaum aku, ketua bagi kabilah aku. Dan dia adalah seorang yang sangat baik, seorang yang cepat menunaikan hajat-hajat manusia. Dia adalah seorang yang selalu menghindari atau menolong orang daripada mudarat dan juga kesakitan." Dia cerita pasal ayah dia baik, sehinggalah dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, ayah aku ini kalaulah mereka pergi berperang, ada tawanan perang, dia akan lepaskan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayah engkau itu memiliki sifat-sifat mukmin yang sebenar. Kalaulah ayah engkau seorang Islam, aku mencintainya," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Maka disebabkan ayah engkau orang yang baik, aku lepaskan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lepaskan engkau wahai wanita, wahai seorang yang ditawan." Dengan akhlak, dia sebabkan akhlak mendapat pelepasan dan keselamatan. InsyaAllah berkat kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, ataupun kita berkawan dengan orang yang akhlak mulia, InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat keselamatan dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf kita cakap panjang, dan sebelum kita mendengar daripada guru kita Syekh Abdul Khaliq ataupun dan juga Habib Muhammad Al-Mahdali, kita dengar beberapa daripada ustaz-ustaz kita yang hadir. InsyaAllah kita jemput dulu Al-Fadhil Ustaz Wan Amir
yang belajar di Mesir lah, lama di Mesir, masya-Allah. Ini di antara guru kita kak. Kita dengar tausiah daripada anda insya-Allah. Seorang sikit lah daripada ustaz dan memberi faedah manfaat yang banyak pada majlis ini insya-Allah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-muhtaram Ustaz Muhammad Muqti bin Ahmad Raisul Jalsah, Al-muhtaram Al-Fadil Syekh Abdul Khaliq, summa Fadilatul Syekh Al-Habib Muhammad Al-Mahdali, Ustaz Helmi, dan semualah para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah taala. Hari ini kita dikumpulkan oleh Allah taala dalam salah satu daripada majlis-majlis yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai majalis zikr ataupun majalisul ilm. Dan inilah perumpamaan yang dikatakan raudhatun min riyadil jannah. Jadi kita berada dalam taman daripada taman-taman syurga dan kita patut berbangga kerana kita terpilih berada di dalam majlis yang sebegini. Walau sekalipun hujan datang lebat, walau sekalipun rintangan yang melanda, tapi dengan sebab azam dan juga kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak masuk dalam majlis begini, maka kita korbankan waktu dan masa kita untuk sama-sama kita berada dalam majlis ini. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya hanya sedikit nak berkongsi tentang bagaimana cara untuk kita menerapkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak dibandingkan nabi-nabi yang terdahulu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana mungkin menandingi kelebihan hatta sekalipun mukjizat. Kalaulah Sayyidina Adam alaihi salam digelar sebagai Abul Bashar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai Sayyidul Bashar. Kalaulah Nabi Allah Adam alaihi salam diberikan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepadanya asma wal musammayat. Kalaulah Nabi Allah Adam alaihi salam, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam, Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, maka kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah dan juga malaikat berselawat ke atas Nabi. Kalaulah Nabi Allah Adam alaihi salam diberikan penghormatan sujud kali yang pertama dan kali yang terakhir, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selawatnya sehingga kepada hari kiamat. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalaulah Nabi Allah Musa alaihi salam diberikan minta Allah taala, berdoa kepada Allah taala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Allah Musa kena minta kepada Allah, Rabbi shrah li sadri, ya Allah Tuhanku, lembutkan hatiku ya Allah, dadaku ya Allah. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadrak, Allah taala sendiri yang buka hati Nabi. Kemudian Nabi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusan aku. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala jamin, wa nuyassiruka lil yusra. Nabi Allah Musa alaihi salam, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, berdoa kepada Allah untuk dirungkaikan lisannya supaya dipermudahkan urusan dakwahnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu salah satu daripada perkara yang telah disebut oleh Fadil Ustaz Muqti. Bagaimana kalau kita nak mengikuti beberapa idola, mesti kita kena tahu latar belakangnya. Tapi kalau kita tak tahu kelebihan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana mungkin kecintaan itu dapat irtibat, diikat dengan hati kita. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai penutup, satu kalam
syair yang disebut, saya hanya mengambil tumpang barakah daripada ulama-ulama yang ada di hadapan ini. In lam takunu mislahum fatashabbahu in tashabbahu bil kirami falahu. Salah satu daripada ungkapan syair, kita nak ikut seseorang kita tak mampu. Kita tengok orang yang sangat mulia kedudukannya di sisi Allah Ta'ala, kita nak tiru macam dia, kita tak mampu. Kita tengok orang-orang hebat yang berada di hadapan kita dengan pakaiannya, dengan percakapannya, dengan adab dan akhlaknya, kita tak mampu nak ikut cara mereka. Akan tetapi ketahuilah bahawasanya in lam takunu mislahum, sekiranya kamu mengikut cara mereka, in lam takunu mislahum, sekiranya kamu tak mampu jadi seperti mereka, fatashabbahu, maka ikut cara mereka. Kita nak jadi macam Rasulullah, kita tak mampu jadi macam Rasulullah. Kita nak ikut cara Rasulullah, kita tak mampu nak ikut sebanyak mungkin cara Rasulullah. Tapi kita cuba menyerupai, mengikut telunjuk cara baginda Nabi SAW. In tashabbahu bil kirami falahu, sekiranya kamu mengikuti orang-orang yang saleh, bil kirami, yakni orang-orang yang mulia, falahu, maka kamu akan berjaya menjadi orang yang saleh. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuba liman ra'ani wa yu'minu bih, tuba liman lam ra'ani wa yu'minu bih. Beruntung kita berada dalam majlis hari ini, kita menyatakan menguraikan rasa cinta kita kepada Nabi SAW dalam keadaan kita tidak pernah melihat Rasulullah. Nabi sebut tuba liman ra'ani wa yu'minu bih, beruntunglah bagi mereka yang pernah melihat aku dan beriman dengan aku. Para sahabat waktu tu seronok. Sebab apa? Sebab Nabi kata kat mereka ni tuba, beruntung apa? Beruntung dapat tengok aku, beriman dengan aku. Tapi Nabi sebut tuba 3 kali Nabi sebut, beruntunglah liman lam ra'ani wa yu'minu bih, bagi mereka yang tidak pernah langsung melihat aku akan tetapi mereka beriman dengan aku. Hari ini kita membuktikan bahawasanya kecintaan kita kepada Nabi SAW melebihi segala-galanya. Tak pernah tengok Nabi, bermimpi dengan Nabi pun tak tahu, hanya tahu cerita orang cerita saja. Kalau orang cerita pasal peribadi seseorang kat kita, hang kenal tak kawan ni, dia ni rupa macam ni, rambut macam ni, pakai macam ni, kita boleh gambarkan, tengok gambar, kita tengok, oh lagu ni, muka dia lagu ni. Kalau lagu ni kita patut ikut. Nabi kita tak pernah tengok, kita tak tahu rupa dia lagu mana. Hanya kita baca kisah-kisah dia, Syama'il Muhammadiyah tentang peribadi, akhlak dan sebagainya. Maka kecintaan itulah yang dikatakan irtibadul iman bil mahabbah. Irtibat, keterikatan iman tadi ni dengan kecintaan kepada Nabi SAW. Minta izin sekali lagi, minta ampun, minta maaf kerana terdekat panjang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada guru kita yang mulia Fadil Ustaz Wan Amir. Dan marilah sama-sama kita ini bila dengar nama Nabi Muhammad SAW, kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Kita Allahumma salli alaihi. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab saya inginkan majlis ini hidup. Bagi ini semua doa ngaji lah, setiap hari dah talaqi amalkan. Kita tak mahu maksudnya majlis kita ni macam kurang hidup. Kita nak semuanya hidup, hatinya, lidahnya semua hidup. Nak zahirkan kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut sallallahu alaihi wasallam. Kalau diterima pengalaman kita duduk di sana, para habaib, ulama, masyayikh sana, kalau sebut saya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua bakat bunyi Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, kadang 2-3 kali apa sebut. Jadi ta'alluq hati mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jaga orang yang disebut nama Nabi Muhammad di sisinya tak selawat. Akan Sayyidina Aisyah satu hari duduk tengah jahit baju, ni Habib Omar cerita, duduk jahit baju, ni daripada hadis lah, tiba-tiba jatuh jarum dia. Cari tak ada sebab malam lah, tak jumpa, tak nampak. Waktu tu balik Nabi SAW, terus nampak jarum di mana, kena cahayanya wajah Nabi SAW. Waktu kata Sayyidina Aisyah, wahai Rasulullah, betapa bercahayanya wajah engkau. Kagum maksudnya, takjub dengan wajah Nabi SAW bercahaya. Pada waktu itu kata Nabi SAW, wailun man la yarani fil qiyamah, celakalah bagi orang yang tidak dapat melihat wajah aku ini nanti di hari kiamat. Wailun man la yarani fil qiyamah. Terus Aisyah, wahai Rasulullah, siapa yang tidak dapat melihat wajah engkau nanti dari hari kiamat atau hari akhirat? Nabi SAW sabda, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Siapa yang nama aku disebut di sisinya tapi dia tak selawat kata aku, tutup mulut saja, tak selawat. Maka nama Nabi Muhammad SAW sebut sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi. Kenapa kita tak jawab? Takut-takut tak dapat lihat wajah Nabi SAW. Orang tidak dapat melihat wajah Nabi Muhammad tak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita dapat menyebut Allah sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli alaihi kepada Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, bila kita dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Ustaz Habib Muhammad minta Ustaz Helmi cakap sikit insyaallah kepada kita semua insyaallah, ambil barakah pada kata-kata Habib insyaallah. Sikit saja. Sikit-sikit insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dimuliakan Habib Muhammad bin Muhammad Agil Al-Mahdali, Syekh Abdul Khalid Aswadi Al-Yamani, Ustaz Mukti, Ustaz Syawal, Ustaz Syukur, Ustaz Wan Amir, kepada seluruh asatizah, Ustaz Firdaus dan semualah pimpinan-pimpinan masyarakat. Alhamdulillah, kita syukur kerana Allah Ta'ala masih lagi memberi kepada kita nikmat, yang mana semua nikmat ni di atas keberkatan junjungan mulia kita Nabi SAW. Jadi Alhamdulillah, apa yang berkaitan dengan Rasul ni akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Contoh, tisu, kalau kita ambil lap-lap mulut tak apa, tapi kalau kita tulis nama Nabi di situ, wajib kita mulia. Tu baru tisu. Apatah lagi umat Nabi SAW yang ada hati, ada perasaan, yang ada jiwa, yang ada roh. Kalau kita diberi izin oleh Allah Ta'ala berkaitan dengan takluk kepada Rasulullah SAW, insyaAllah Allah Ta'ala muliakan kita di dunia dan akhirat. Jadi di akhir zaman tidak ada jalan lain untuk kita selamat. Kata Dr. Yusri Al-Azhari, dua perkara di akhir zaman ni kita tak boleh tinggal. Yang pertama majlis ilmu, yang kedua ulama. Kalau kita pegang dua-dua ni, insyaAllah kita akan selamat. Kemudian kita ni dipandu supaya kita ni nak selamat, kita kena pilih kawan. Kena pilih kawan tu lebih baik daripada kita. Kalau kita tak main majlis selawat 2-3 kali, dia tanya pasal apa tak main. Hak ni perkara yang paling penting bagi kita. Kita nak jadi baik, kita kena kawan dengan orang yang baik. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu di atas agama teman, di atas agama kawan dia. Jadi insya-Allah moga-moga dengan kesatuan, dengan kita menghadiri majlis umpama ini, Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Dan bagi orang-orang yang guru-guru yang mendidik dalam kerohanian ni, selawat ni paling penting. Dengan berkat selawat ni, insya-Allah Allah Ta'ala akan selamatkan kita daripada melakukan perkara-perkara kemaksiatan. Walaupun kita tak ada guru yang memperingati kita, tapi dengan berkat selawat sehari 10 kali ke, paling tak ada 10 kali, dengan keberkatan selawat tu, Allah Ta'ala akan memberi ilham kepada kita. Tak boleh kot buat lagu ni, tak elok kot buat lagu ni. Allah Ta'ala akan ubah hal keadaan kita dengan keberkatan selawat pada junjungan mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat tu dulu, saya tak mampu untuk cakap panjang, kerana kita nak dengar daripada guru kita. Kita doakan moga-moga kita yang tak sihat diberi kesihatan oleh Allah Ta'ala, yang ada hutang dipermudahkan bayar hutang dengan berkatnya kita dalam majlis ini. Bersama dengan para alim ulama, kita memuji Nabi SAW. Yang tak kahwin dapat jodoh, yang ada hajat dikabulkan akan hajat dunia dan akhirat kita. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara semua guru-guru kita di dunia dan di akhirat, dan kita semua akan selamat di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Elmi, masya-Allah. Tausiah mudah kita dapat amalkan. Insya-Allah kita minta Ustaz Abdullah Syakur insya-Allah cakap sikit ni, mengaji di Huraidah dulu di Yaman juga. Mengaji dengan Habib Muhammad Al-Antas. Lantas masya-Allah sahibul Huraidah. Dan juga anak murid Patih Mat dan khidmat dengan Syekh Faiz ni. Di pondok Patih Mat, insya-Allah kita ambil barakah sikit insya-Allah. Orang yang pernah duduk dengan ulama insya-Allah. Terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhtaram Syekh Abdul Khaliq Muhammad Al-Aswadi, wa thumma Al-Habib Muhammad Al-Mahdali, wa thumma Al-Asatizah wal hadirin wal hadirat.
Jadi alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala masih lagi bagi peluang dekat kita, panjangkan umur kita berada di dalam majlis yang mulia ini. Jadi saya pun begitu jugalah, seperti mana Ustaz Wan Amir dan juga Ustaz Hilmi, idza wujidal ma batalat tayammum. Jadi apabila adanya air, tak ada lagi dah tayamum, terbatal tayamum. Jadi maknanya itulah berada di hadapan air. Jadi umpamanya begitulah. Ala kulli hal, walau bagaimanapun, insya-Allah sedikit perkongsian semoga bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Jadi hari Rabu bersamaan 15 Jun dan juga 14 Zulqa'dah. Jadi ini orang panggil apa? Bulan-bulan haji. Jadi tak lama lagi kita nak sambut hari raya Aidil Adha. Jadi yang mana kita dah lepas dah Syawal, yang Allah Taala bagi keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu puasa 6 bersamaan kasiyamid dahri, seperti puasa 1 tahun. Jadi kita dah melepasi dah fasa tu. Jadi ada lagi satu lagi peluang, iaitu di hari Arafah, yang mana puasa hari Arafah ini bagi yang tak berpeluang untuk melakukan haji, tak direzekikan haji, jadi Allah Ta'ala bagi lagi peluang apabila puasa di hari Arafah. Jadi Allah Ta'ala akan ampunkan dosa yang telah lalu selama 1 tahun dan yang akan datang 1 tahun. Jadi tidak ada keistimewaan itu sebelum pada umat Nabi SAW. Itulah yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi umat-umat terdahulu tidak ada keistimewaan semacam mana kita dapat keistimewaan itu pada hari ini. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita dapat ambil peluang. Jadi maknanya 1 hari saja dapat pukai ganjaran yang Allah Ta'ala bagi. Jadi disebutkan jugalah sebagai umat yang mana Nabi minta diskaun daripada 50 waktu tu jadi 5 waktu tu pun suruh lagi minta. Tapi apa yang disebut oleh Nabi SAW kepada Nabi Musa ketika Isra' wal Mi'raj, malu dah kalau kata 5 tu nak diskaun lagi tu, tak tahu lah berapa lagi lah tak ada langsung. Itu pun 5 tu pun kira muhasabah bagi diri kita ni. Maknanya kadang-kadang ghaib apa semua. Jadi kita sama-samalah cuba maknanya perbaiki, insya-Allah taala, wa ma taufiqi illa billah. Jadi satu hadis Nabi SAW yang mana Allah Taala berfirman di dalam hadis qudsi, yaqulullahu azza wa jalla, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Muttafaqun alaih. Jadi dalam hadis ni Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, jadi Allah bersama di dalam sangkaan hamba-hambanya. Jadi kalau kata hambanya itu sangka kan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, dan aku bersama, Allah Ta'ala firman dalam hadis qudsi, aku akan bersama dengan hamba aku ni selama mana hamba aku tu ingat dirinya tu dalam maknanya ingat Allah Ta'ala dalam dirinya, maknanya secara personal, munfarid. Okey. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jadi bila kita duduk di sini kumpul ramai-ramai, apa tujuan? Hanya nak mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jadi maknanya Allah Ta'ala tu mengingati kita lebih baik daripada kita ingat ni. Maknanya bila kita ingat secara ramai, Allah juga mengingatkan kita secara
ramai-ramai bersama bala tentera kita pun yakin ada tentera Allah, walillahi junudus samawati wal ard. Jadi maknanya bagi Allah Ta'ala, tentera Allah Ta'ala ni di langit dan di bumi. Walillah junudus samawati wal ard. Jadi apabila seseorang hamba itu, wa in zakarani fi mala'in khairin minhum zakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran. Jadi apabila hamba aku itu datang mendekatiku, kan, dengan sejengkal, aku akan datang kepadanya dengan sehasta. Zira' ba' wa in atani yamshi shibran, patu ba' dengan harwalah. Jadi maknanya bila datang kepada Allah dengan sejengkal, Allah Ta'ala akan dekati kita lagi itu dengan sehasta. Jadi apabila kita datang kepada Allah dengan sehasta, Allah Ta'ala akan datang kepada kita dengan sedepah, ba'an. Wa in atani yamshi, apabila hamba Allah Ta'ala itu datang kepada Allah dengan berjalan, maka Allah Ta'ala akan datang kepada hamba tersebut dengan harwalah, dengan berlari. Jadi maka di sini khulasah daripada hadis Nabi SAW ni bermakna, kalau kita seperti mana kalam Imam Al-Haddad, la yu'inullahu bi'abdihi illa bada'a bihi. Jadi Allah Ta'ala takkan tolong seseorang hamba itu melainkan mula dulu, walaupun sikit saja tak masalah, yang penting mula dulu buat baik, insya-Allah di situ ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir sekali sama-sama kita lazimkan hadis ini, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi yang paling ahabbu, isim tafdil. Siapa belajar bahasa Arab, isim tafdil tu yang sangat apa? Yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu apa? Iaitu amalan-amalan yang mana ianya berterusan, konsisten, walaupun sikit sahaja, tapi berterusan, itu adalah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya bermula daripada sedikit lah, baru adanya banyak tu kan. Jadi maknanya tadrib, latihan apa sajalah. Jadi itulah satu lagi kita panggil apa, janganlah kita meremehkan perkara-perkara sunat. Ada setengah orang tu dia suka kata apa, dia suka kata, alah ni sunatnya tak buat pun tak apa. Jadi ingat kata-kata ulama, ambillah iktibar ni, man istakhaffa bin nawafil fastakhaffa bil faraid. Jadi siapa yang meremehkan perkara-perkara sunat, jadi lambat laun dia akan meremehkan perkara wajib. Jadi kalau kita malas apa tu normal lah, tapi jangan kita meremehkan perkara-perkara sunat, kerana lambat laun dia akan jadi penyakit, supaya kita juga akan meremehkan perkara-perkara yang wajib. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga apa yang saya cakap ni, apa yang saya sampaikan ni, yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tak baik itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdul Syakur. InsyaAllah